Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang hormati Al-Fadhil Ustaz Hafiz selaku moderator dan juga qari kita, yang dimuliakan penganjur kita Datuk dan Datin, serta semua pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 3 hari bulan Januari 2024 bersamaan dengan 21 Jumadal Akhirah 1445, kita mulakan pengajian kita di sebuah kitab yang baru kita baca untuk usrah ini, iaitulah nama kitab Penawar Bagi Hati. Kitab ni nama dia Penawar Bagi Hati, yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi. Maknanya dia asal Indonesia di kampung Mandailing, kemudian menetap di Mekah, menjadi mahaguru di Masjid Haram dan juga di beberapa buah sekolah di sana. Dan salah seorang daripada murid dia, iaitulah bapa saya, Allahyarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman bin Sulaiman. Jadi bapa saya ni murid kepada Tuan Syekh. Jadi alhamdulillah, dalam naskah yang saya usahakan huraiannya ataupun dipanggil tahqiq ataupun huraikan di sini, jadi tuan-tuan boleh dapatilah muqaddimah Tuan Syekh dan juga biodata dia. Jadi anak tak baca, tuan-tuan boleh baca ya, sebab kita tulis dengan bahasa Malaysia. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita mula di kata pengantar. Bagi yang ada kitab, sama ada yang sudah lama beli atau yang baru ikut pengajian kita di sini, kita nak kata pengantar Tuan Syekh Abdul Qadir. Kenapa pentingnya kata pengantar ini? Sebab kita nak tahu dia punya cara penulisan, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil manhajut ta'lif. Jadi kita kena tahu, nak masuk rumah orang kita kena tahu pintu kat mana dia punya cara-cara. Sama juga kita nak baca kitab orang, kita kena baca muqaddimah dia dulu. Ini dia panggil SOP baca kitab. Bila kita nak baca kitab orang, kita kena tahu dia punya muqaddimah kitab, apa yang ada dalam kitab itu dan bagaimana penulisan dia, dan tajuk apa yang nak dibincangkan dalam kitab yang disusun ataupun ditulis ini. Jadi para pelajar, tengok kata pengantar ataupun yang ada kitab asli yang bahasa Jawi lama, tulisan Jawi taklah lama sangat, tapi separa lama dia panggil. Sebab yang lama lagi teruk lagi tu, macam kitab Musalli, kitab Syekh Daud Petani itu lama. Yang Syekh Abdul Qadir ni tak lama. Dia meninggal pada tahun 65 je. Jadi anak tak sempat lah dengan dia. Ayah anak sempat. Rahmatullahi ta'ala ala jami'i masyayikhina. Baik, kita tengok kata pengantar ataupun dia panggil muqaddimah mu'allif. Muqaddimah mu'allif. Jadi penulis kitab ni kata apa kepada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Ustaz Hafiz, kita nak baca Jawi klasik ke saya terus baca dengan bahasa Malaysia saja? Ikut tu. Sebab ada setengah jemaah ni dia kata kalau baca Malaysia dia kuranglah seninya. Dia nak seni tu. Seni tu kena baca Jawi klasik baru jadi seni. Boleh juga Jawi dia. Tapi kita boleh juga kita campur dua-dua lah kan. Kita campur dua-dua. Sekali yang nak baca yang lama, sekali yang bahasa Malaysia, supaya tuan-tuan boleh menjiwai kitab yang lama ni, insya-Allah. Jadi berkata Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia, supaya mengerjakan mereka itu akan ibadat. Jadi
Ini berdasarkan ini peranan muhakkik, tuan-tuan boleh tengok. Syekh sebut, dia tak sebut ayat, jadi ana tambah nota kaki perkataan ambil dari mana? Perkataan ambil di mana? Maka diambil daripada Al-Quranul Karim surah Al-Zariyat ayat 56. Qauluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembahku. Jadi Tuan Syekh pun dia muqaddimah dipanggil bara'atul istihlal. Permulaan kitab dia ni dengan menyatakan bahawa dua makhluk yang ada tanggungjawab. Dua makhluk ni ada tanggungjawab. Dia panggil taklif. Tuan-tuan, ana haraplah para pencinta ilmu kena ada pen lah dekat tangan tu. Kena ada pensel ataupun pensel lah lebih. Pensel lebih elok untuk kita dhabit. Dalam bahasa kitab dia panggil dhabit. Dhabit ni maknanya dhabit ni artinya kena catat. Mencatat apa yang disebut oleh guru, kalau kita kata guru, ataupun oleh pensyarah. Jadi kena tulis. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dengan manusia. Jadi dua makhluk ni yang ada taklif. Apa nak ada taklif? Ada tanggungjawab. Ada dosa, ada pahala. Begitulah senang. Ada dosa, ada pahala. Ada dua lagi makhluk. Tapi dua lagi makhluk ni dia tak masuk kira-kira. Siapa dia dua ni? Yang pertama malaikat. Malaikat Allah Ta'ala ciptakan dia untuk berkhidmat. Untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka langsung tak derhaka kepada Allah Ta'ala, dan mereka akan melakukan semua arahan Allah Ta'ala kepada mereka, dia buat. Mungkin tuan-tuan tertanya-tanya, tak? Ada orang kata, Iblis tu mari daripada malaikat, Azazil, apa nama cerita, kita kata lah, itu tidak ada riwayat sahih. Sebab Iblis kana minal jin. Iblis datang dari jin. Jadi tuan-tuan kena tanda lah kalau orang cakap itu kata kita tidak ada riwayat yang sahih yang menamakan jin, Iblis tu daripada malaikat. Tidak. Yang sahih lah. Kalau kata nak tengok cerita Israiliyat, cerita apa, saya suruh Ustaz Apih lah pula dalam usrah dia, mungkin dia boleh cerita tentang Israiliyat atau apa benda, dan cerita karut-marut dalam dunia penceramah ni pun banyak tuan-tuan. Jadi insyaAllah kita murnikan kitab kita ni dengan kisah-kisah, dengan riwayat-riwayat yang sahih, yang warid dari Nabi SAW. Sebab kita tak perlu pun nak gila hati dengan cerita yang karut-marut, tidak perlu. Cukuplah apa yang ada depan mata kita ni, kita kata Alhamdulillah fabiha wa ni'mat. Jadi satu lagi makhluk nama dia syaitan, jin, syaitan, jin tapi syaitan. Jin yang jahat. Maka itu syaitan ni dia tak ada baik. Dia tak ada yang beriman. Tapi kalau jin bagi dua. Jin bagi dua. Dia panggil jin yang apa ni? Maaf, satu lagi dia panggil iblis. Iblis tu daripada dua kumpulan. Jadi dia mari daripada dua kumpulan. Syaitan sama ada dia mari daripada jin atau daripada manusia. Jadi hak kata iblis, syaitan ni dia langsung dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, dan kerja dia pun ngenak. Jadi kontra dua di antara malaikat dengan iblis. Adapun kita manusia dengan jin, baina-baina. Arab kata baina-baina. Di antara yang beriman kita kata alhamdulillah, dan yang tidak beriman wal-iyazbillah. Jadi dua tu ada berlaku. Ada yang baik, ada yang tak baik. Maka para jemaah sekalian, kita insya-Allah nama kitab kita ni penawar bagi hati. Jadi ana ambil langkah pendekatan untuk syarah lah kepada para pelajar, sebab kalau kita baca cepat pun kita tak faham, rugi juga. Nah, baik kita baca, kita orang panggil secara perlahan-lahan. Kalau ada soalan boleh tanya, tulis kat situ, nanti Ustaz Apik pamerkan, saya jawab insya-Allah. Baiklah. Lagi yang sangat mengetahui, siapa dia? Balik kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Yang pertama, Allah mana? Yang menciptakan jin dengan manusia. Ini bahasa kita lama, kita klasik ni, dia banyak dhamir. Dia kembali kepada asal. Jadi Allah mana? Allah yang menciptakan, yang menjadikan jin dan manusia. Kemudian Allah mana? Allah yang sangat mengetahui ia akan perkara yang tersembunyi dalam dada dan segala mata yang khianat,
dan lagi akan bertanya ia daripada pendengaran dan penglihatan dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala tahu yang ada dalam hati orang, diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Kita sama-sama kita tahu hati orang. Kalau ada orang tahu, aku tahu dalam hati orang, kita boleh cop atas dahi, bohong. Mana ada orang boleh tahu hati orang? Kita mana tahu, walaupun kawan duduk sebelah kita tak pasti dia ikhlas ke dah berkawan dengan kita. Atau dia datang berkawan dengan kita li ajli syai' kerana sesuatu benda. Apa dia kerana sesuatu? Kerana dia nak projek, kerana dia nak. Yang penting kita tahu apa niat orang. Jadi Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kemudian para malaikat diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Ada orang tanya, malaikat tak tahu ke benda dalam hati? Dia tahu sebab Allah Ta'ala izin untuk mereka tahu. Kalau malaikat tak tahu, macam mana dia nak catat niat kita? Innamal a'malu bin niyat. Amalan kita ni berdasarkan kepada niat. Amalan kita berdasarkan kepada niat. Jadi niat itu dalam hati. Mahalluha, kata Imam Nawawi, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempat dia dalam hati. Habis yang kita duk lafaz ni, nawaitu usalli, itu dia panggil itu bukan niat, itu hanya lafaz niat. Berbeza niat dalam hati. Kalau kita duduk main nawaitu usalli 10 kali dengan mulut tapi tak masuk dalam hati, tak jadi. Dia nak masuk dalam hati, mulut hanya berkata untuk memberi isyarat kepada hati apa yang kita nak buat. Itu pentingnya ilmu tentang niat ni. Baik. Dan selawat dan salam ke atas adalah keduanya, selawat dan salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibangkitkan oleh Allah kepada sekalian alam sebagai rahmat. Mana dalil daripada Quran? Tengok nota kaki nombor 4. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Tadi saya tak sebut ke? Wa ma khalaqtul jin tadi surah Az-Zariyat ayat 56. Baiklah para jemaah sekalian, itu dia panggil muqaddimah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepentingan hati dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluar oleh Imam Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat pada rupa paras dan harta kamu. Maknanya kalau kita tengok, Allah Ta'ala tengok pada orang comel saja, nanyalah kita orang tak comel ni, tak ada nilai lah kita di sisi Allah Ta'ala. Kalau orang tengok orang yang pangkat besar saja, orang yang kaya saja, kita yang miskin ni, yang tak ada pangkat ni, tak ada nilai lah kita di sisi Allah Ta'ala. Jadi Alhamdulillah, Allah nilai kita, Allah letakkan harga kita ni di mana? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah tengok nilai kepada hati dan amalan kamu. Jadi dua perkara, hati yang tersembunyi dan amalan yang zahir, itu yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, marilah kita perbetulkan hati kita. Ini yang kita nak belajar, penawar bagi hati. Hati kita ni kadang-kadang dilanda penyakit. Karena itu, dan selawat ke atas keluarga dan sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam dan membersihkan hati mereka daripada segala sifat yang tercela. Mereka dihiasi dengan akhlak yang terpuji. Itulah dipanggil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah dia punya muqaddimah. Sebab tu Tuan Syekh kita kata penawar bagi hati, syifa al-qulub. Hati kita ni banyak penyakit sebagaimana penyakit-penyakit lain juga. Nah, cuma beza penyakit hati yang zahir dengan yang batin. Pada itulah dia kata beza di antara hati sakit dengan sakit hati. Nah, malam ni saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan yang ada ni, jawab di chat tu. Apa beza di antara sakit hati dengan hati sakit? Cuba tulis. Apa beza di antara hati sakit dengan sakit hati? Mula-mula hati sakit.
Yang kedua, sakit hati. Mal farqu, apa beza di antara dua perkara ini? Coba jawab. Jadi apa ni, cara kita baca kita ni nak apa, nak guna uslub tanya-tanya ni, kita bincang-bincang. Ada jawapan tadi. Dia kata sakit hati apa tu? Hati sakit, penyakit. Kalau sakit hati, terbalik pula. Sakit hati apa dia? Apa dia sakit hati? Apa beza dua tu? Jadi kata di para ulama, dia kata kalau hati sakit, kita bawa ke hospital lah. Tak tahulah di mana dia panggil pusat hati negara ada. Pusat jantung ada. Pusat hati. Tapi kalau sakit hati, membawa mati kata orang. Ada orang sanggup bunuh orang sebab sakit hati. Ada orang sanggup pergi cari bomoh nak matikan orang. Sebab apa? Sebab sakit hati. Ada orang sanggup memburuk-burukkan orang di Facebook, di alam maya, di apa ni, di grup-grup, dia tulis, dia pangkah gambar kita, dia tulis macam-macam kat situ. Semua tu kerana sakit hati. Jauh tu beza tu. Nah, sakit hati ni penyakit mazmum, penyakit yang buruk. Inilah yang kita nak ubati sekarang. Adapun hati sakit, tuan-tuan bawa ke hospital. InsyaAllah doktor boleh ubat di sana. Baik. Kita pergi ke muqaddimah lagi. Kata Syekh Abdul Qadir rahimahullah, amma ba'du. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab ni bila dia habis muqaddimah, dia akan break dengan amma ba'du. Amma ba'du. Kalau bahasa kitab Jawi lama, dia guna. Adapun kemudian daripada itu. Dia ada seni dia. Adapun kemudian daripada itu, saya tak pasti kalau di Malaysia ni Ustaz Hafiz, apa yang digunakan? Selepas kita guna muqaddimah, apa yang digunakan dalam uslub bahasa Malaysia? Ada tak? Kita ngaji Arab ni terpengaruh dengan Arab ya, ada amma ba'du selalu. Kitab Jawi klasik pun dia guna. Adapun kemudian daripada itu ya, hasil daripada amma ba'du. Kalau bahasa Malaysia moden dia guna apa? Ustaz Api ni pensyarah universiti, dia tahu je. Seterusnya. Dia guna gitu. Ada pun selepas itu gitu. Selepas itu, tapi sedap kita Jawi amal juga. Adapun kemudian daripada itu. Amma ba'du. Dan selanjutnya, gitulah lebih kurang. Yang ini bahasa-bahasa yang digunakan. Baiklah. Kata Tuan Syekh, maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Kitab aku ni kitab kecil bagi orang yang nak memula langkah dia untuk belajar ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafsi, ilmu mendidik jiwa. Itu makna tasawuf. Dari sudut istilahnya, dari sudut makna dia banyak tasawuf ni. InsyaAllah lah kita bila jumpa istilah-istilah yang pelik tentang tasawuf, anda akan cuba huraikan dan ditambah oleh Ustaz Hafiz. InsyaAllah. Kita ni macam bentuk perbincangan lah, perbincangan, muzakarah. Baik, kita tengok definisi tasawuf. Kalau orang kata biasalah. Kita ni ada sampai orang perli kita. Ustaz ni kurang tasawuf ni. Sebab tu dah dia cakap macam-macam. Makan pun banyak. Tengok. Kata Syekh Ibn Khaldun, Abdul Rahman Ibn Khaldun, rahimahullah ta'ala, dalam buku dia Muqaddimah. Muqaddimah 1 jilid ya. Muqaddimah kepada apa? Kepada sebuah buku besar tentang sejarah Islam. Berpuluh jilid dia tulis. Tapi sejarah dia orang tak rujuk sangat. Orang rujuk pada muqaddimah. Sebab dalam muqaddimah ni banyak falsafah tentang ilmu, tentang ketamadunan. Boleh kata jarang lah orang cakap tentang tamadun, tak rujuk pada muqaddimah. Jadi tuan-tuan yang suka baca masalah tamadun Islam, saya syorkan baca buku muqaddimah ini. Buku ini telah diterjemah ke bahasa Melayu, tak silap saja oleh DBP, diterbit oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ataupun bagi orang yang lebih international, beli yang bahasa Inggeris lebih baik. Anda jumpa banyak orang, dia kata, Ustaz, kami ni kalau baca ikut Melayu, tak apa jijak. Tak apa orang panggil tak naik semangat. Tapi kalau baca English punya versi, lebih faham. Jadi tuan-tuan belilah ke mana pun. Kalau nanti travel pergi ke mana-mana, ke Eropah, ke London, mana banyak orang jual.
Di Kuala Lumpur ada, dekat dengan Dakwah Corner, dekat dengan Masjid Tun Abdul Aziz, apa ni, PJ 14 ke apa. Masjid Tun. Di situ ada Jabat Dakwah Corner, kita boleh beli ni buku ni Ibn Khaldun punya. Baik, kata Syekh Abdul Rahman Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala dalam bahagian ke-17, ilmu tasawuf ialah ini adalah sebahagian daripada ilmu syariat yang baru diasaskan dalam agama Islam. Mana dengan nama lah, nama dia tu. Nama dia tu. Asal perjalanan ini adalah jalan umat Islam yang dilalui oleh para ulama salaf dalam kalangan para sahabat, para tabi'in dan generasi yang mengikuti selepas mereka. Ia adalah jalan kebenaran dan petunjuk. Ia juga bermaksud beriktikaf dan mengasingkan diri untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala serta memalingkan diri daripada perhiasan dunia dan kemewahannya. Ia bermaksud zuhud. Bahasa bermaksud zuhud. Iaitu tidak mementingkan kelazatan dunia, kemewahan harta dan kedudukan seperti yang dirasai oleh kebanyakan manusia, mengasingkan diri daripada makhluk yang lain untuk beribadat. Hal ini diketahui oleh para sahabat dan generasi Muslim yang terawal, dipanggil salafus salih. Ketika perasaan mencintai dunia mula tersebar pada kurun kedua hijrah dan selepasnya, serta era manusia mula cenderung pada dunia, orang yang mementingkan ibadat menamakan diri mereka sebagai kelompok sufi. Kelompok sufi sebab apa? Sebab dia pakai baju kasar. Tak adalah baju comel-comel macam kita pakai sekarang ni. Ada juga kata macam suf. Ada kata sufi, ambil daripada safi, ambil daripada bersih. Dan macam-macam. Ada yang nisbahkan mereka ini kepada Ahlus Suffah di Madinah. Jadi kita kata tidaklah. Nisbah itu, yang pentingnya ini satu nama kepada satu ilmu yang membincangkan tentang pembersihan jiwa, nak mendidik hati supaya takut pada Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan diri daripada mencintai dunia yang melampau yang menyebabkan kita lupa kepada akhirat, wal'iyazubillah. Al-Imam Al-Syekh Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala berkata, perkataan sufi ini tidak diambil daripada bahasa Arab. Tengok, dia punya perbahasan. Dia kata perkataan sufi ini tidak diambil daripada bahasa Arab ataupun secara kias melalui kaedah ilmu nahwu Arab. Apa yang jelas adalah istilah ini berbentuk gelaran, nama kepada kelompok. Siapa yang mengatakan dia diambil daripada perkataan as-safa, kesucian, atau perkataan as-suffah, itu adalah jauh daripada kaedah tata bahasa Arab. Beliau berkata lagi, ia juga dikatakan diambil daripada perkataan as-suf, sejenis kain daripada bulu. Mana kain kasar. Kerana mereka tidak mengkhususkan bagi memakainya. Tak juga. Maka Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, seorang ulama mazhab Syafi'i yang masyhur, dia kata tasawuf adalah ilmu bagi menyucikan diri, membersihkan akhlak dan memakmurkan aspek zahir dan batin bagi memperoleh kebahagiaan yang abadi. Kita kata itulah yang kita nak pakai sekarang. Tak kiralah ambil daripada baju bulu ke, ambil daripada mana. Yang pentingnya ilmu ini ilmu mendidik jiwa, ilmu mengajar kita supaya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan perkara yang boleh mengundang kemurkaan Allah ataupun al-ma'asi, maksiat terhadap Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kata Syekh, hamba menghimpunkan, tengok dia guna bahasa dia hamba, saya guna saya lah. Saya menghimpunkan dia kerana menjadi peringatan bagi diri sendiri. Itu bahasa tawaduk dia panggil. Tujuan saya tulis kitab ini kerana nak peringatkan diri saya. Dan menjadi rujukan peringatan bagi saudara, sekalian saudara-saudara yang baru belajar ilmu mendidik jiwa. Dan saya namakan akan dia dengan penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan. Jadi ada dia, Syekh akan bawa kepada kita 7 pintu masuk, 7 lorong entrance syaitan nak masuk ke dalam hati kita. Ini insya-Allah kita bahas satu persatu dalam perjalanan tasawuf kita ni, insya-Allah taala. Mudah-mudahan habis kita ni, Ustaz Hafiz, kita sudah menjadi ahli sufi yang murni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi kita nak perkara yang wajib dibersihkan dan dihiasi dengan dia
dihiasi dengan dia akan segala hati. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan tulislah, kan di kitab tu ada catatan. Dalam bahasa Arab dia tulis at-takhliyah. Coba Ustaz Abi tulis. At-takhliyah wa tahliyah. At-takhliyah mula-mula dengan kha, huruf sama, dia punya rumah sama. At-takhliyah wa tahliyah. Apa at-takhliyah? At-takhliyah wa tahliyah ni? Dia panggil at-takhliyah wa tahliyah, maknanya yang pertama kita kena kosongkan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat yang kotor, yang keji. Sifat yang kotor dan keji. Yang kedua, at-tahliyah, mana kita kena hiaskan hati kita dengan sifat yang terpuji, sifat mahmudah. Kita ibarat seperti kita ada satu bekas air lah, kita kata gelas ke, mangkuk ke. Bila dalam tu ada kotor, tak mungkin kita akan masuk air yang bersih. Maka kita kena kosongkan dia dulu, buang dia dulu, bersihkan dia dulu, baru kita masukkan yang baik. Itu dia panggil at-takhliyah, summa at-tahliyah. Yang pertama dengan kha, yang kedua dengan hal, dengan ha, at-takhliyah wa at-tahliyah. Ya, boleh tulis kan? Alhamdulillah. Tuan kena catatlah. Sebab tu di tepi kitab tu saya penerbit dah tulis dah catatan. Maknanya kalau kita talaki kitab ni, kita ngaji kitab ni, kita pasti akan jumpa perkataan yang pelik, yang perlu dihuraikan, ataupun makna-makna yang perlu kepada penjelasan. Maka insya-Allah kita akan jelaskan satu persatu. Mudah-mudahan para jemaah kita akan dapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar ini biiznillahi azza wa jalla. Baik, kita teruskan muka surat yang seterusnya. Dia panggil pendahuluan, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil muqaddimah. Pendahuluan ataupun muqaddimah. Apa dia kita nak muqaddimah di sini? Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati. Makna ilmu yang nak membincangkan tentang a'malul qulub, amalan hati. Ilmu yang nak membincangkan tentang amalan hati. Amalan hati. Baik. Sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Jadi kita ingat dah, ana akan sebut sentiasa perkataan dua ini. Yang pertama mahmudah, yang terpuji. Yang kedua mazmumah, yang dikeji. Tuan-tuan kena ingatlah istilah ni bila kita mengaji ilmu tasawuf ni, dua ni perkataan ini mesti sepanjang kita belajar akan ada mahmudah, mazmumah, lawan dia. Mahmudah yang terpuji, mazmumah yang dikeji, itu dia panggil kontra. Dua perkataan itu berbeza, yang berlawanan. Kontra ataupun berlawanan. Kita kata alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian. Dan ada pun faedahnya. Kita kena tahu apa faedah belajar ilmu tasawuf ni. Takkanlah kita mengaji saja habis masa. Baiklah malam-malam kita berehat je kan. Baik ya kita berehat. Jadi tak payahlah sibuk, tapi apa faedah? Dan ada pun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengkosongkan hati at-takhliyah daripada yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Yang benda-benda yang tak baik yang menghalang kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka kita kosongkan dengan kita belajar ini insya-Allah. Dan menghiaskannya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Mana kita hiaskan dengan amalan-amalan yang boleh dekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dia panggil at-tahliyah. Jadi dua ni kena ada lah, takhliyah wa tahliyah. At-takhliyah wa tahliyah kena ada. Baik. Topik nombor 3 dia panggil topik. Dalam bahasa Arab kata maudhu'u ataupun hantaran. Bukan hantaran mahkawi ni, topik dia panggil. Dan ada pun hantarannya atau topik kita ini, iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Sama ada dia ikhlas atau dia riak. Dia tawadhu atau dia takabur. Itu dia panggil dua perkara yang berkontra. Yang keempat, hukum belajar ilmu tasawuf. Dan ada pun hukumnya, maka fardu ain. Hukum
belajar tasawuf ni fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Jadi bagi orang yang berakal dan sampai umur, maka kita akan belajar perkara ini. Fardu ain. Sebab apa fardu ain? Sebab hati kita ni kalau kotor, macam mana kita nak ibadat? Bawa solat kita riak, na'udzubillah. Jadi macam mana? Kita hidup dengan orang, kita dengki. Habis macam mana mau hidup atas dunia ni? Nah, dunia ni bukan Tuhan buat untuk kita seorang. Jadi dia buat untuk ramai-ramai, maka perlu kita belajar. Yang kelima, di manakah sumber ilmu ni ambil di mana? Alhamdulillah, yang pertama sekali ambil daripada Al-Quranul Karim, daripada kitab yang mulia Al-Quran. Dan diambil daripada sunnah An-Nabawiyah, ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil daripada hadis Nabi sallallahu. Dua sumber. Tu orang cakap, kenapa ni timbul soalan ni? Kenapa bila kita mengaji tasawuf ni, tuan-tuan dan puan-puan, biasa kita dengar ustaz cakap mimpi orang tu, mimpi orang ni. Sampai peringkat yang lebih hulu lagi, melampau lagi, Nabi keluar daripada kubur dia tu. Keluar daripada kubur, ajar dia tasawuf. Kita kata itu semua, dia panggil syatahat ataupun khuza'balat yang berlaku dalam dakwaan-dakwaan ahli sufi yang pelik. Tapi sebenarnya sufi yang murni, ahli sufi yang betul, iaitulah ahli sufi yang sumber amalan mereka berdasarkan kepada Quran dengan hadis. Ingat moleklah, ahli sufi berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis, bukan yang diambil daripada cerita-cerita dongeng, cerita pelik, cerita karut-marut. La. Dan ada pun nama dia ilmu tasawuf. Ada kata, ada tanya, Ustaz, tasawuf ke tasawuf? Tuan-tuan nak belajar kod Melayu ke belajar kod Arab? Kalau belajar kod Melayu, dia panggil tasawuf. Tasawuf. Kalau nak kata Arab, dia panggil tasawuf. Itu tasawuf ataupun tasawuf. Dua tu. Ingat molek. Satu lagi, ni saya gurau ya, tuan-tuan tak payah tulis. Nama dia ilmu tasawuf. Tersawuf. Boleh faham kau Ustaz Hafiz tasawuf ni? Kita berjalan-jalan kaki kita tersawuf. Maknanya terceduk kita panggil. Sebab dia duduk sawut, duduk tarik duit je. Dia bukan ahli tasawuf pun, tapi bercakap lebih-lebih. Bercakap bak zuhur, tapi makannya 3 kali tambah, tak habis-habis lagi. Tasawuf apa lagi tu? Jadi kita kena ingatlah, tasawuf ni ilmu mendidik jiwa, bukan ilmu menguatkan nafsu, tidak. Baiklah. Dan ketahui olehmu. Bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu, maksud objektif, tulis. Objektif kita belajar ilmu tasawuf ni untuk apa? Untuk kita nak seorang gelar kita ni ahli sufi tu. Oh, dia tu yang main tu ahli sufi. Hebat tu. No. Iaitu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati. Maknanya kita nak bersih hati. Hati ni dekat dalam. Jadi kita kena bersih yang zahir dulu. Bersih zahir, insya-Allah bersihlah yang batin. Biiznillahi azza wa jalla. Bersih yang zahir, bersihlah yang batin. Kalau tidak, rusak. Membersihkan hati daripada segala sifat kecelakaan dan dikendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Ini yang saya kata entrance, pintu masuk. Syaitan nak masuk, menggoda, merusakkan hati kita melalui mana? Melalui 7 pintu. Apa dia 7 pintu? Apa dia 7 pintu? Yang pertama, mata. Dia lalu ikut mata. Mata dulu. Mata. Yang kedua, telinga. 3, lidah. Mulut. Keempat, perut. 5, faraj. Keenam, 2 tangan. Dan yang ketujuh, 2 kaki. Ini dia panggil 7 anggota pintu masuk syaitan. Syaitan nak tembus dalam hati kita melalui 7 anggota ini. Anda tak hurai di sini. Sebab ini muqaddimah. Huraian dalam kitab lah. Nanti kita masuk bab dia nanti baru kita huraikan. Biiznillahi azza wa jalla. Dan hendaklah engkau ingat dalam hati engkau akan bahawasanya
Allah SWT telah memberi nikmat, ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Ini yang perlu kita syukur. Iaitulah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita banyak. Dia iaitu segala anggota engkau. Semua anggota yang kita ada nikmat daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu berapa nilai harga 7 anggota kita ni? Berapa nilai? Contohlah, besok ada orang datang mari cari awak. Dia bawa beg, dalam beg dia harga bawa 5 juta duit. Dia nak ambil mata kita sebelah. Bayar 5 juta. Tapi kita akan jadi buta lah seumur hidup. Tuan-tuan nak jual ke mata? Hei, mana boleh jual, Ustaz? Kalau tak jual, maknanya harga mata kita sebelah 5 juta lebih. Yang kedua, 5 juta, 10 juta. Tuan-tuan yang kaya ni tak ada masalah lah. Kita orang kampung ni punya juta besar. Mana mau cari? Tak, gaji dia pun 500-600 je sebulan. Tak tahu lah, kalau kata B40, bukan 40 dah dia orang ni, B80 kali. Dia punya duit tak cukup. Macam mana harga, nilai? Kita tahu. Jadi kita nak suruh kita menjiwai bahawa Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak, inilah yang besar dalam hidup kita ni, para jemaah sekalian. Dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Kita kena wajib pelihara, kita kena syukur. Maka jika tiada memelihara engkau, akan dia nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Allahu Akbar. Anggota kita ni akan jadi saksi. Mana dalil? Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin yang tuan-tuan selalu baca. Nah, kita masyarakat kita ni Yasin sinonim dengan apa? Dengan kehidupan kita. Apa saja Pak Yasin. Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Mulut ni jahat, dia nak bercakap tak terpasal. Dan kaki mereka dan kedua tangan mereka memberitahu kami. Tangan inilah yang ambil. Dan kaki inilah yang pergi tempat maksiat, tempat mungkar, contohnya na'udzubillah. Menjadi saksi terhadap apa yang mereka sudah usahakan di atas dunia dulu. Surah Yasin ayat 65. Jadi alhamdulillah. Ini surah Yasin ayat 65. Dan dalam ayat Al-Quran lain, firman Allah Ta'ala, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Dan tidaklah kamu dapat berselindung daripada persaksian pendengaran, penglihatan dan kulit-kulit badanmu terhadapmu, tetapi kerana kamu menyangka Allah tidak mengetahui kebanyakan dosa yang kamu lakukan kepada sembunyi itu. Jadi manusia diingat, Tuhan tak tahu. Sebab itulah para pencinta ilmu sekalian, bila kita belajar ilmu ni, yang penting sekali kita nak jaga hati kita. Nak jaga hati kita daripada mana? Daripada perkara-perkara yang merosakkan dia. Banyaklah. Dalam kitab tasawuf ni saja, 7 pintu masuk. Tadi kita dah sebut. Dan diikuti dengan 10 sifat yang mazmumah, yang tercela, yang dipilih oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab ni. Apa dia 10 perkara itu? Tuan-tuan tengoklah. Yang 10 perkara itu bermula dengan tamak. Tamak terhadap makanan. Kena kita kali ni. Kita asyik duk cari makanan yang sedap je. Orang lain, kata orang miskin bincang esok apa yang kita nak makan. Apa yang kita boleh makan. Apa ada? Daun kayu, pucuk paku semuanya. Tapi orang kaya-kaya lain, esok apa yang kita nak makan? Maknanya,
di tangan mereka pilihan menu itu berbeza. Boleh tambah Ustaz Abi, ada juga orang cakap, kalau orang-orang yang ahli dunia ni, yang bubuk jawatan ni pula, dia kata, besok siapa yang kita nak makan? Itu lain. Itu penyakit tasawuf, penyakit baru ni. Orang miskin duk fikir apa yang dia boleh makan besok. Apa yang ada. Orang kaya fikir menu apa yang dia nak makan. Orang-orang yang bermusuhan, dia fikir besok siapa yang dia boleh makan. Ni na'udzubillah. Ini bahayalah. Bahasa-bahasa, dia panggil bahasa orang politik. Siapa yang dia boleh makan, dia makan ya. Baik, yang kedua, tamak dalam berkata-kata. Bercakap tak ada masalah. Tapi tamak, kuat sangat nak bercakap, itu masalah. Yang ketiga, al-ghadab, sifat marah. Yang keempat, sifat al-hasad, dengki. Yang kelima, sifat kedekut dan sayangkan harta. Yang keenam, bangga diri. Dia panggil gilak body. Yang ketujuh, yang ketujuh, cintakan dunia. Yang kelapan, takabur, besar diri. Yang kesembilan, ujub. Ujub ni maknanya dia kagum pada dia. Dia kagum, maknanya dia rasa dia yang paling sempurna dalam ibadat dan sebagainya. Yang ke-10, riak. Ini tiga, dia panggil 10 penyakit yang berbahaya yang akan melanda kita, dan diikuti dengan 10 sifat mahmudah yang terpuji, taubat. Sebab permulaan perjalanan kita kepada Allah Ta'ala ni, para jemaah sekalian, kita kena ingat, bermula dengan taubat. Bermula dengan at-taubah. Kata di dalam hadis, Nabi kata, an-nadamu taubah. Kita dah bincang dalam buku Dunia Bukan Syurga dulu. Kan? Ingat, an-nadamu taubah. Kemudian al-khawf, sifat takut kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, zuhud, tidak cinta kepada dunia dengan hati, sayang dengan tangan. Yang keempat, sabar. Yang kelima, syukur. Yang keenam, ikhlas. Yang ketujuh, tawakal. Yang kelapan, hubbullah, cintakan kepada Allah. Yang kesembilan, reda dengan qada dan qadar Allah Ta'ala, takdir Allah. Yang 10, zikrul maut, ingat kepada mati. InsyaAllah, jadi kita akan faham para jemaah sekalian, 7 pintu masuk, 10 sifat tercela, dan 10 sifat yang terpuji. Minta maaf, saya tak sebut muka surat tadi ke? Tuan-tuan tengok di kandungan. Kandungan muka surat apa tu? Muka surat 6. Muka surat 6. 6 ke 5. Yang penting di kandungan. Ada senarai yang saya sebut tadi. Ada senarai yang saya sebut di sini. Jadi kita kena hafal senarai-senarai ni untuk kita buang 10 perkara yang awal tadi, penyakit yang melanda kalbu, dan insya-Allah kita akan masuk hiaskan tahliyah dengan sifat yang terpuji juga 10 perkara, kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, maka kita tidak dapat bersembunyi ataupun lari daripada segala saksi itu, melainkan dengan cara meninggalkan kejahatan ini. Tinggalkan 10 perkara tadi. Ini kerana segala anggota yang menjadi saksi itu sentiasa bersama pada setiap masa dan tempat. Jadi anggota kita ni ada dengan kita. Bila ada bersama dengan kita, maka bagaimana kita nak tinggal mereka sedangkan dia jadi saksi kepada kita. Inilah yang kita bimbang. Ini yang kita takut pada jemaah sekalian. Takut mereka jadi saksi, kita lupa kepada persaksian mereka. Kita sanggup pergi buat benda-benda yang tidak baik. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung kepada Allah Ta'ala daripada sifat yang buruk ini. Jadi alhamdulillah, tamatlah muqaddimah. Dan saya pun nak break setakat tu. Dan sekarang kita buka pintu al-hiwar ataupun al-munaqashah. Saya silakan Ustaz Hafiz ataupun Ustaz Hafiz ada ta'liq. Jadi kita akan beri peluang kepada Ustaz Hafiz moderator untuk memberi ta'liq ataupun komentar khulasah kepada perbincangan kita ini. Falyatafaddal mashkuran. Naam. Jazakallahu khairan katsiran al-fadilatul Dr. Abdul Basit Abdul Rahman hafizahullah taala di atas perkongsian yang sangat bermanfaat daripada mukadimah saja tadi. Muqaddimah Syekh Abdul Qadir Al-Mendili rahimahullahu ta'ala, seorang tokoh ulama Melayu daripada Indonesia yang akhirnya menetap
dan tinggal di Mekah Al-Mukarramah dan pernah menjadi guru kepada ayahanda almarhum Dr. Ayahanda kepada ayah Dr. Abdul Basir Abdul Rahman Hafizahullah Ta'ala. Apapun Ustaz saya, Doktor, saya tak layak untuk memberi komentar. Cuma berkenaan dengan tasawuf, istilah yang sepadan tadi, saya perhatikan ada beberapa istilah yang digunakan seperti tazkiyatun nafs, tasawuf, sufi dan sebagainya. Apakah istilah-istilah lain lagi yang lebih sinonim selain daripada istilah-istilah itu, Ustaz? Biasa kalau kitab lama macam dalam Quran surah Al-Jumu'ah tu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Dia gunakan tazkiyatun nafsi. Mana banyak dalam Quran disebut tazkiyatun nafsi. Tak ada pun istilah tasawuf ni, seperti Ibn Khaldun kata tadi, istilah yang baru. Ibn Khaldun kata ini adalah istilah baru. Yang aslinya, yang orinya tazkiyatun nafsi, ilmu membersih jiwa. Nah, itu yang digunakan oleh ulama salaf pun, ilmu tazkiyatun nafsi. Sebab Quran sebut wa yuzakkihim, mana mereka yang membersihkan jiwa mereka. Jadi tapi dalam dalam penggunaan sekarang ni, tasawuf, tazkiyatun nafsi, ilmu membersih jiwa, itu semua tu boleh digunakan lah. Ilmu akhlak, yang paling utama sekali dalam Nabi, dia kata akhlak. Sebab dalam hadis Nabi kata, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Aku dibangkitkan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak ni sudah ada dalam jiwa manusia, cuma mereka tak guna je. Nah, kalau mereka guna akhlak yang mulia, mereka akan jadi orang yang baik. Mereka jadi orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, silalah kalau ada soalan-soalan daripada ahli perbincangan, dipersilakan supaya kita jelas tajuk yang kita bahaskan ini biiznillahi azza wa jalla. Nah, ada 1-2 soalan boleh tulis dalam ruangan chat, saya akan pilih. Seterusnya Datuk, soalan berkenaan dengan istilah yang digunakan ulama sufi, ulama fiqh. Ada beza antara ulama sufi, istilah ulama sufi itu Ustaz digunakan pada tahun kurun yang berapa, Doktor? Ibn Khaldun kata tadi dalam mukaddimah dia tadi berapa? Dikata kurun yang kedua ni. Bila timbul sebab ulama-ulama salaf dulu seperti ulama-ulama besar macam Syekh Al-Junni Al-Baghdadi contohnya, Al-Fudail Ibn Iyad, dan semua ni yang dinisbahkan Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri dikatakan ulama tasawuf, tapi dia tak kenal pun ilmu tasawuf yang dinisbahkan kepada dia. Sebab Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dia meninggal pada tahun 110. Maknanya kurun yang kedua. Kurun yang kedua digunakan istilah ini. Tapi istilahnya tidak jadi masalah. Masalahnya menyalahgunakan istilah itu dengan dimasukkan dengan dia panggil tasawuf batini. Tasawuf batini lah yang kita bimbang sekarang ni. Orang masuk tentang ketuhanan sampai peringkat timbulnya ilmu wahdatul wujud. Engkau tu Allah, Allah tu engkau. Sampai dia kata ilmu al-hulul wal ittihad. Allah Ta'ala ada dalam baju dia. Ini semua ni ilmu-ilmu yang karu yang disandarkan kepada tasawuf. Jadi tasawuf yang murni, Abdul Qadir Jailani contohnya, ataupun apa yang saya sebut ni, Hasan Basri, atau Al-Fudail, semuanya mengatakan ilmu kita ini, ilmu mesti berpaksi kepada Quran dengan Sunnah. Jadi itu asli. Tapi sekarang ni Quran Sunnah tidak dipakai. Dalam ilmu tasawuf kurang dia tak pakai. Dia lebih kepada mimpi-mimpi Tok Syekh. Syekh ni bermimpi, Syekh ni kata macam ni, Syekh ni pergi jumpa Nabi kat Madinah, Nabi keluar, holok tangan. Kita kata ini yang berbahayanya apabila menyandarkan suatu perkara yang baik kepada menyandarkan perbuatan yang tidak baik kepada perkara yang baik. Jadi itu yang merusakkan ilmu tasawuf ini sebenarnya. Itu yang berbahaya. Nantilah bila sampai ke tajuk-tajuk yang berkaitan, kita akan bincang nanti insya-Allah.